Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kembali bersama dengan saya, Azlan Mubin, dalam rancangan 3, 2, 1, mula. Episod kali ini saya ke utara tanah air, iaitu di Kedah Darul Aman, untuk sama-sama kita kongsikan kepada anda mengenai asas yang terdapat dalam sukan kriket. Dan Ya, sihat. orang kampung kita okey ya? Ya, okey. Okey coach, sebelum coach ajar saya cara-cara untuk bermain kriket ni, boleh tak coach kongsikan terlebih dahulu pengenalan secara umumnya mengenai sukan kriket? Okey, pertama sekali sukan kriket ni dimainkan dari kumpulan ya, itu 11 orang setiap pasukan. Jadi setiap pembaling, setiap pasukan akan membuat undian dahulu untuk membuat balingan ataupun membuat pukulan. Lepas tu jika pasukan tersebut membuat pukulan, dia akan berpukul secara bergilir-gilir lah. Lepas tu pasukan yang memadang pula, dia akan berada dalam posisi dan seorang tu akan membuat balingan dan seorang lagi akan menjaga penjaga wiket. Yang dekat bola. Itu gambaran awal. Yes, gambaran awal. Okey coach. Kemudian boleh tak kongsikan bagaimana coach melihat perkembangan kriket lah di negara kita setakat ini? Alhamdulillah, nak ikutkan kita punya prestasi kebangsaan, pasukan kebangsaan telah pun mencapai standard ataupun ranking yang ke-23 dalam dunia. Berapa sekarang dah menjangkau lebih lah daripada tahun yang sebelum-sebelum ini, iaitu 40 lebih. Jadi perkembangan sukan kriket dari segi pembangunan ini boleh lagi ditambah baikkan. Bat yang digunakan bagi kategori junior dan dewasa adalah berbeza. Terdapat 3 jenis bola yang digunakan, iaitu rubber, poli dan leather. Spring stump melibatkan 3 batang stump yang dipacakkan di hujung pitch. Di atas stump terdapat 2 batang kecil yang dikenali sebagai bail. Glove yang digunakan oleh wicket lebih tebal bagi menyerap tekanan bola. Berlainan glove yang digunakan pemukul, ia lebih nipis bagi mendapatkan keselesaan. Ini merupakan gambaran kelengkapan lengkap yang dipakai oleh wicket dan pemukul. Kriket juga seperti permainan softball, iaitu akan melibatkan pemukul dan pemadang. Pasukan memadang merangkumi seorang wiket dan 9 orang yang menjaga keliling padang. Okey, kita nak mulakan asas tentang balingan. Namun sebelum tu, boleh tak coach terangkan ada berapa cara untuk kita pegang untuk buat balingan sebenarnya? Okey, dia ada beberapa cara untuk asasnya lah. Okey. Jadi, ini adalah bola kriket. Bola kriket ni ada lilitan bola, ada jahitan di tengah ni. Okey. Cara untuk baling yang pertama, yang asas untuk baling yang lurus. Tapi sebelum tu coach, Yes. saiznya ini saiz standard ataupun dia ada untuk Dia dewasa ada, saiznya? yes, ada lain? 2 saiz. Satu saiz besar, untuk dewasa dia besar sikit. Yang Besar saiz sikit. ini saiz kecil sikit untuk junior bawah 12 tahun. Okey. Okey, so caranya ni lilitan, luruskan lilitan ni, ambil 2 jari. Saya kalau kiri, Yes, kiri sama boleh je, sama je. Ya, jari ini dengan jari tengah, dia letakkan betul-betul di atas lilitan tu. Okey. Letakkan atas, lepas tu just rehatkan jari tersebut di atas lilitan. Dan di bawah pula, di bawah lilitan ni, cuba letakkan ibu jari kita lurus saja di bawah. Ini ya. Yes. Miring sikit. Okey. Sikit saja, lurus saja. Okey, lurus. Okey, bila dah dapat sini, kita cuba alihkan atas. Ini cara pegang untuk pembaling lurus. Okey. Dan cara untuk pembaling putaran pula. Putaran. Okey. Putaran. Kedua. Putaran di belah kanan. Okey. Putaran di belah kanan. Caranya sama juga, tapi cuma kita kena bentukkan lilitan begini. melintang. Yes, Okey. melintang. Cuba letakkan jari begini di dalam. Letakkan di dalam lilitan. Okey. Cuba genggam sekuat yang mungkin dan letakkan bola tu di dalam. Kita letak maksudnya masuk sampai ke dalam. Yes, Okey. sampai ke dalam. Dan ini adalah cara pegang untuk pusingan ke kanan. So saya kalau macam ni, saya untuk kiri lah. Ya, betul. Kiri ke sini. Okey. Inilah cara pegang untuk pembaling. Okey. Cara memegang bola merupakan cukup penting kerana ia akan mempengaruhi asas sasaran balingan yang akan dibuat. Seperti mana telah diterangkan oleh saudara Faiz, 3 cara balingan iaitu balingan lurus, spin dan swing boleh dilakukan ketika di dalam permainan. Namun pilihan tersebut bergantung kepada situasi permainan dan juga taktikal yang akan digunakan oleh pembaling.
Okey, di tangan saya lah merupakan peralatan yang cukup penting dalam permainan kriket. Jadi untuk penjelasan dengan lebih jelas, kita bagi kepada yang pakar lah. Ini adalah kayu pemukul. Okey. Kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah bat. Bat. Okey. Di atas ni kalau kita tengok getah ni adalah tempat pemegang ataupun handle. Jadi ini adalah pemukan di hadapan yang kawasan lepeh ini untuk tempat pukul. Okey. Di belakang pula pemukaan belakang lah. Kalau boleh jangan pukul di belakang. Okey, maksudnya kita pukul hanya di depan. memukul hanya dibenarkan di bahagian depan. Boleh pukul di mana-mana saja, tapi kalau tekan di bahagian boleh juga. okey. Di mana-mana pun boleh, tapi untuk keberangkalian pukul tepat lebih baik gunakan bahagian lepeh. Kalau kita tengok sini, ini kayu yang dibuat daripada luar negara. So, dia dipanggil kayu bakau daripada kayu bakau. Di atas kalau kita buka di sini ya, di kawasan handle ya, mereka letak ada getah di dalam. Ada getah di dalamnya untuk memastikan grip dalam ni compact. Okey. Untuk pasukan bawah 12 tahun ataupun junior level, dia ada saiz 3, saiz 4, saiz 5 dan saiz 6. Dan saiz standard dia lagi besar dari sini lah. Untuk senior. Untuk sini ada satu saiz saja. Yes, betul. Kita bentukkan tangan kita, kalau belah kiri lah. Kiri ke atas lah. Kalau kanan ke bawah, bentukkan V. V. So, kalau boleh letakkan V itu betul-betul dengan tulang belakang, sebaris dengan tulang belakang kayu. Letakkan di bawah dulu. Gini. Ya, betul. Okey. Lingkar. Ya. Itu asas dia. Ya, asas. Okey, lagi satu letakkan di atas pula. Lingkar, bentukkan V. Beginilah cara dipegang. Lurus. Yes. Jadi asas untuk pukulan yang pertama ini adalah cara memegang. Yang pertama adalah dirian, cara dirian. Cara diriannya asalnya kalau boleh, kalau pembaling dari sana, kita punya bahu menghadap pembaling dan cuba sebariskan kaki kita menghadap. Ya. Kayu letakkan di bawah di depan sebelah kaki kanan dan tangan kiri kita kena dengan paha belah kiri kita. Ini cara dirian awal. Dan cara dirian susulan, letakkan kayu di atas pusat. Ya, betul-betul tangan kita di atas pusat. Ini cara dirian yang awal. Yang seterusnya, angkat kayu. Angkat kayu, kalau kita tengok depan, angkat kayu ke belakang, ke atas, dan letakkan kaki kita ke depan, bengkokkan lutut ke depan. Ini adalah angkat kayu. Lepas tu kita hayunkan bat ke hadapan untuk pukulan bola. Luruskan bat ke bawah. Luruskan bat ke bawah. Dah kena impact bola. Lepas tu kita buat pukulan susulan ke depan dan bawakan ke belakang. Pusingkan tangan ke belakang. Ke belakang belah sini. Okey. Follow through-nya di sini. Inilah susulan dia. Follow through. Okey, beginilah cara untuk pukul. Asas pegangan bat ini harus dititik beratkan dalam latihan, terutamanya kepada pelatih baharu. Pelatih perlu menguasai teknik ini sebaik mungkin sebelum melangkah ke fasa latihan yang seterusnya. Ini kerana dalam permainan, tanggungjawab serta tugas seorang pemukul cukup besar dan akan memberikan kesan terhadap pasukan. Selain teknik yang diberikan tumpuan, pemukul juga harus mengetahui peranan dan objektif ketika permainan, iaitu perlu mencari seberapa banyak mungkin larian. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa kekuatan bagi setiap pasukan juga terletak kepada pemukul yang hebat. Secara tidak langsung, ia akan memberikan cabaran buat pasukan lawan, terutamanya di dalam pertandingan.
Okey, kita nak buat asas dalam balingan tapi dia ada fasa-fasa tertentu. Betul. Okey, apa yang akan Faiz terangkan terlebih dahulu? Okey, pertama sekali kita akan fokuskan kepada fasa yang pertama itu lari landas. Okey, lari landas ni ikut kepada keselesaan setiap pemain. Okey, kalau untuk junior punya level, dia akan buat dalam 5 hingga ke 10 langkah. 5 hingga 10. Ya, betul. Untuk dapatkan larian landas, momentum dia untuk lari kepada pembaling. Untuk standard Faiz ni. Untuk senior, kita boleh dianggapkan dalam 15 hingga ke 20 dan ke atas. Okey, coach. Okey, untuk larian landas, ini adalah stump sebagai larian landas. Okey. Untuk membaling ke arah sana, kita perlu ambil langkah belakang daripada stump. Okey, buat satu langkah ke depan. Kira 1 sampai 15 langkah. Okey. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Okey, bila sampai 15 langkah, letakkan marker. Letakkan marker untuk kita mula lari. Itulah lari landas untuk kita punya langkah. Okey, coach. Okey, pastikan kepala kita sentiasa tengok depan. Okey, kita boleh mulakan sekarang. Ready, go. Depan. Bawa ke depan, bawa ke depan, bawa ke depan. Okey, ini adalah larian landas. Fasa pertama ketika membaling bagi seorang pembaling ialah larian landas. Okey, fasa yang seterusnya adalah gather. Gather. Gather itulah pengumpulan daripada daya kita momentum lari kepada daya untuk melepaskan bola. Okey. Tapi gather dia rasanya kita letakkan kaki kita ke kanan ke Ini depan. daripada mula kita dah lari ni. Lari-lari, kaki kanan kita ke depan. Kalau saya tangan kiri, saya Kaki kiri ke Okey, depan. kaki kiri. Lepas tu letakkan tangan macam nak makan apple tapi pastikan lilitan ni ke arah pemukul. Okey, benar Dan tangan lagi satu ke depan. Okey, ini Ini adalah ikut gather. kesesuaian ke ikut selesa ke macam mana? Ke ada Seelok-eloknya gather kena satu baris dengan pemukul. Sebab kita arahkan pembaling kita ke arah pemukul. badan juga masih lurus kan? Yes, lurus. Ini adalah gather. Kemudian diikuti fasa gather di mana persediaan untuk membaling bola. Mata sentiasa memandang ke arah sasaran sambil tangan dominan memegang kemas bola. Tangan bebas dibawa ke depan. Fasa yang seterusnya adalah fasa back foot contact atau back foot landing. Okey, dari kedudukan gather macam tadi gather, hanya angkat kaki kiri ke hadapan Ke kanan, okey. atau ke kanan. Lepas tu daripada tangan begini, cuba tarik macam string memanah, straight. Yes. Ini adalah back foot contact. Seterusnya, peranan kaki penting. Kedudukan back foot ialah rata pada permukaan padang serta bebanan berat badan juga diletakkan pada kaki belakang. Seterusnya fasa front foot landing atau front foot contact. Okey. Okey, daripada kedudukan asal back foot landing, string, okey. Letakkan kaki ke depan. Luruskan kaki. Luruskan kaki ke depan. Ini adalah ini adalah front foot contact atau front foot landing. Bola belum dilepaskan Belum lagi. lagi, belum. Berat badan akan dibawa ke depan ketika fasa front foot. Fasa seterusnya adalah fasa release atau melepaskan bola. Okay, dalam kedudukan fasa front foot contact, atas, swing, jatuhkan tangan ke hadapan, siku rapat ke badan. Okay. Pusingkan tangan ni ke hadapan. Secara lurus ke? Secara lurus ke hadapan, sasaran target ke pemukul dan dragkan kaki ke depan sikit. Ini adalah fasa release. Release ialah bola akan dilepaskan dari tangan. Akan tetapi, arah putaran tangan yang memegang bola perlu lurus ke arah sasaran balingan yang akan dibuat dan bola akan dilepaskan ketika kedudukan bola berada di atas kepala. Badan juga menghadap ke arah hadapan iaitu arah balingan. Fasa terakhir adalah fasa susulan atau follow through selepas release. Okey, kedudukan release adalah macam ni. Depan, straight. Selepas release, lepas bola, lepas dah bola, bawakan tangan ke dalam. Tangan ke dalam. Ke dalam dan kaki ke depan. Cuba seiring. 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 Serentaklah maksudnya. Okey. Serentak bawa ke depan. Lepas tu tangan kiri pula bawa ke belakang.
balingan bola akan diakhiri dengan fasa ikut lajak atau follow through. Setelah bola dilepaskan, keseluruhan pergerakan tangan, badan dan kaki akan berlanjutan ke hadapan. Ia akan berlaku serentak di mana tangan yang memegang bola akan dibawa ke depan diikuti pergerakan badan. Gambaran lebih jelas apa yang telah dipelajari mengenai cara balingan akan dapat dilihat ketika latihan dilakukan. Setiap fasa yang telah diajar oleh jurulatih akan dipraktikan. Ketika membuat balingan, pembaling boleh merancang strategi yang akan digunakan bagi mengelirukan pihak lawan. Selain itu, pembaling juga harus berhati-hati dengan pergerakan kaki. Ketika balingan dibuat, kaki tidak boleh melepasi garisan. Oleh itu, perkiraan jarak larian landas penting bagi mengelak situasi ini berlaku. Okey, dalam permainan setiap pasukan akan merasakan situasi ketika bertahan iaitu dipanggil memadang, coach Okey, jadi sebenarnya dalam permainan gambaran sebenar tu bagaimana, coach? Okey, di dalam permainan kriket kita ada sesi memandang. Jadi sesi memandang ni adalah satu jenis orang kata apa bertahan dalam sukan kriket ni. Jadi apabila pembaling daripada pasukan pemadang membaling kepada ke arah pemukul, pemukul akan memukulan. Dan pemadang ini kerja dia adalah untuk menahan bola dan untuk mematikan pemukul, kita akan menangkap bola apabila dipukul di atas saudara. Okey, anda kata situasi saya menangkap contoh, tapi saya terlepas. Terlepas. Ya, terlepas maksudnya game still on. Pemukul takkan mati. Bila pemukul memukul bola di atas saudara, kita tangkap macam softball, baru dikira pemukul itu mati. Okey. Okey, first kali kita cuba bagi menghadap ke arah bola. Kan bola nak datang arah straight dan kaki kita selebar dengan bahu. Okey, lepas tu cuba beratkan badan kita ke hujung kaki. Okey, lepas tu bengkokkan lutut ke depan. Okey, bengkokkan badan sikit. Hulurkan tangan, bentukkan cup. Tangan cup. Okey. Buat ni dulu. Silangkan dulu tangan. Lepas tu tapakkan tangan. Dan bukakan kita punya tapak tangan menghadap pada bola. Dan luruskan tangan ke depan, panjangkan ke depan. Ini adalah asas untuk tangkap bola. Dan apabila bola datang,